Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so bersama Hana pagi ni di platform IG Arai Hijrah. IG kita ada IG siapa yang tak ingat, Nur Hafizah Sa'ad dan juga Arai Hijrah Global Sindang Berhad. Okay, so tanpa membuang masa, insyaAllah Hana nak kongsi pada pagi ni. Alright, seperti tajuk yang Hana dah tag dekat atas tu, dah pin dekat atas tu, iaitu akhlak ahli Al-Quran. Okay, so siapakah kita nak tak jadi seorang ahli Al-Quran. Okay, so kita tengok apa yang sepatutnya seorang ahli Al-Quran ni, apa akhlak yang perlu kita ada, okay, untuk menjadi ahli Al-Quran. Okay, so sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi barik wasallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Okay, so akhlak ahli Al-Quran. Okay, Muhammad bin Al-Husain rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Al-Husain rahimahullah ta'ala berkata, seharusnya bagi sesiapa yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quran, diberikan kelebihan mengatasi orang lain yang tidak menghafal Al-Quran, dan pula dia suka untuk menjadi ahli Al-Quran dan ahli Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kekasihnya dari kalangan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anugerah yang besar, seperti mana yang telah disebutkan dan dari kalangan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yatlunahu haqqa tilawatih, yang bermaksud mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Okay, so mesti ramai yang tanya, Hana, siapa sebenarnya ahli Al-Quran? Okay, so ahli Al-Quran adalah siapa? Orang yang menghafaz Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran, ataupun dia menghafaz Al-Quran, ataupun dia belajar Al-Quran. Okay, itu adalah ahli Al-Quran. Okay, disebut di dalam kitab tafsir, iaitu orang yang mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benar amalan. So siapa lagi ahli Al-Quran ni? Adalah orang yang membaca ataupun belajar Al-Quran ni dan dia mengamalkan apa isi dalam Al-Quran. Okay, dan dari kalangan golongan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Okay, so apa yang Nabi SAW berkata? Alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'al kiramis safarah, walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir dengan pembacaannya. Okay, so orang yang baca Al-Quran, dia mahir dengan bacaan dia, dia bersama dengan para malaikat dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia bersusah payah membacanya, maka baginya 2 ganjaran pahala. Okay, orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir dengan pembacaannya, dia bersama dengan para malaikat, dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia bersusah payah membacanya, maka baginya 2 ganjaran pahala. Okay, so maksud hadis Nabi SAW kat sini, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan pembacaannya, maksudnya dia baca lancar, okay, dia bersama para malaikat. Okay, dia bersama para malaikat. Tapi orang yang struggle ataupun bersusah payah untuk membaca Al-Quran, kan, dia tak, apa orang kata, starter, dia gagap-gagap lagi membaca Al-Quran, okay, tapi baginya ada 2 ganjaran pahala. So pahala yang banyak, betul tak? So apa 2 pahala tersebut? Okay, 2 pahala tersebut adalah yang pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sebab dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Okay, so tak kisah kita di level mana, kita lancar baca Al-Quran ataupun kita tak lancar baca Al-Quran, tetap okay, kita boleh kita boleh kita boleh baca Al-Quran. Okay, alright. Seterusnya, dan Bashar bin Al-Harith rahimahullah ta'ala pula berkata,
Aku mendengar Isa bin Yunus radhiyallahu Isa bin Yunus radhiyallahu anhu. Aku mendengar Isa bin Yunus rahimahullah taala berkata, apabila seorang hamba khatam Al-Quran, para malaikat akan mencium di antara dua matanya. Aku mendengar Isa bin Yunus radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang hamba khatam Al-Quran, para malaikat akan mencium di antara dua matanya. Specialnya kita, sesiapa sahaja yang khatam Al-Quran, jadikan Al-Quran itu menghiasi hatinya. Al-Quran itu membangunkan bahagian hatinya yang rosak. Maka seharusnya dia menjadikan Al-Quran itu menghiasi hatinya. Al-Quran itu membangunkan bahagian hatinya yang rosak. Dia beradab dengan adab Al-Quran, berakhlak dengan akhlaknya yang mulia. Dengan dia menjadi berbeza dengan manusia lain dari kalangan orang yang tidak membaca Al-Quran. So akhlak ahli Al-Quran ni, siapa ahli Al-Quran? Orang yang membaca ataupun belajar ataupun orang, basically orang yang baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, dan dia beramal dengannya. Itu adalah ahli Al-Quran. So kita semua boleh menjadi ahli Al-Quran. Tak kisahlah dia ustazah ke ataupun dia bukan seorang ustazah ke, tapi kita semua sebagai umat Nabi SAW, sebagai hamba Allah, kita semua boleh jadi ahli Al-Quran dengan syarat kita belajar Al-Quran dan kita amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. So apa adab yang dia perlu ada tadi? Dia beradab dengan adab Al-Quran. Maksudnya dia seorang ahli Quran, kita kena beradab dengan Al-Quran. Kita semua nak jadi ahli Al-Quran, betul tak? Sebab ahli Al-Quran tu Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala tengok. Berakhlak dengan akhlak yang mulia, dengan dia menjadi berbeza dengan manusia lain. So kita ni sebagai, jika kita nak jadi seorang ahli Quran, kita punya akhlak ni kena jadi berbeza, kena jadi lebih baik daripada orang yang tidak membaca Al-Quran. Perkara pertama yang seharusnya ada padanya ialah dia bersifat dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berseorangan ataupun apabila berada dalam khalayak ramai, dengan mengamalkan sifat wara'. So maksud sifat wara'? Wara' ialah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta tidak melanggar larangan agama. So seorang ahli Al-Quran, apa sifat pertama yang dia ada? Dia kena ada takwa kepada Allah. Pernah dengar kan ada satu, tak pastinya hadis ataupun saying yang dia kata ittaqullah haitsuma kuntum, takutlah kepada Allah di mana pun engkau berada. So kat sini takwa kepada Allah walau dalam keadaan berseorangan ataupun kita berada di dalam khalayak ramai. So tu adalah satu sifat ahli Quran. So tadi dia kata perlu ada takwa kepada Allah SWT dalam keadaan berseorangan ataupun apabila berada dalam khalayak ramai, dengan mengamalkan sifat wara' dalam urusan pemakanannya, minuman yang diambilnya, pemakaiannya dan juga pekerjaannya. So basically apa segala yang kita lakukan, kita perlu jaga-jaga kita punya pemakanan, minuman yang kita ambil, pakaian kita, pekerjaan kita, tu semua kita perlu ada, kita harus ada takwa. Alright, dia hendaklah celik dengan apa yang berlaku di zamannya. Seorang ahli Al-Quran, dia hendaklah celik, maksudnya dia perlu tahulah apa yang berlaku di zamannya, kerosakan penghuninya, dan dia memberi peringatan kepada mereka atas dasar agama. So ni maksudnya amar ma'ruf wa nahi munkar. Maksudnya apabila kita nampak sesuatu perkara yang salah di sisi agama, kita tegur sebagai ahli Al-Quran. Tapi
Kita tegur atas dasar agama. Okay, bukan kita benci dekat orang tu, tapi kita bencikan perbuatan tersebut. Okay, dia hendaklah sentiasa memperbaiki dirinya, sentiasa berkeinginan untuk memperbaiki segala kekurangan dirinya, memelihara lidahnya dan menjaga tutur katanya. Okay, so kalau kita semua nak jadi ahli Al-Quran, kan, ahli-ahli yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah sentiasa memperbaiki diri kita, kan? Okay, memperbaiki diri kita, sentiasa berkeinginan untuk memperbaiki segala kekurangan dirinya, kan? Macam kita, contoh kita dah tahu apa kekurangan kita dan sebagainya, kita baiki diri kita sendiri, kan? Untuk kita memelihara lidah kita dan menjaga tutur kata kita, okay? Sekiranya dia bercakap, dia akan bercakap atas dasar ilmu. So ahli-ahli Al-Quran ni apa yang selalu dia bercakap, okay? Kalau kita nak jadi seorang ahli Quran, kita bercakap atas dasar ilmu, okay? Kita tak cakap benda-benda yang tak memberi manfaat. Sekiranya dia mendapati bahawa kata-kata itu benar, okay? Sekiranya dia diam juga atas dasar ilmu, sekiranya diam itu benar baginya, okay? Okay, so seorang ahli Al-Quran, kan, akhlak ahli Al-Quran, seorang ahli Al-Quran bila dia bercakap atas dasar ilmu. Jika dia diam, maksudnya dia diam atas dasar ilmu. Okay, so it's either or, dia diam ataupun dia bercakap tapi atas dasar ilmu. Okay, so tu adalah akhlak seorang ahli Al-Quran. Dia kurang melibatkan diri dengan perkara yang tiada kaitan dengannya. Dia takut kepada lidahnya lebih daripada dia takut kepada musuhnya. Okay, seseorang ahli Quran, dia suka libatkan, dia tak suka, okay, dia kurang melibatkan diri dia kepada benda yang tak memberi manfaat kepada dia. Okay, so kita, okay, so basically apa akhlak ahli Al-Quran yang anda sebut ni, kan, dia macam relate kepada perkara kebaikan yang kita boleh lakukan. Okay, dia takut kepada lidahnya lebih daripada dia takut kepada musuhnya. Okay, dia menyembunyikan lidahnya seperti mana dia bersembunyi daripada musuhnya, supaya dia terlepas daripada kejahatan lidahnya dan terlepas daripada kesan buruk yang dibawa oleh lidahnya. Okay, so seorang ahli Quran, kan, sebab kita membaca Al-Quran dengan lidah kita, betul tak? Dengan mulut kita. Jadi kita kena jaga semuanya tentang lidah, kan. Kita perlu jaga apa yang kita nak katakan, apa yang kita nak keluarkan daripada mulut kita ni, kita kena jaga. Okay, semua tu. Okay, sebab ramai, kan, ada satu hadis tu, ramai wanita yang masuk ke dalam neraka disebabkan lidah, kan, disebabkan lidah kita yang tajam ni. Okay, lidah kita ni tajam lagi daripada pisau, betul tak? Sekali perempuan cakap, sakit dia sampai ke jiwa. Okay, alright, so dia sangat, okay, so apa lagi akhlak ahli Al-Quran? Okay, selain tu dia sangat sedikit ketawa dalam perkara-perkara yang menyebabkan manusia lain ketawa kerana takutkan kesan buruk daripada ketawa itu. Okay, so mereka mengurangkan ketawa. Okay, tak salah ketawa. Macam mana Nabi SAW ketawa? Nabi SAW ketawa hanya dengan senyuman sahaja. Okay, Nabi SAW ketawa hanya dengan senyuman sahaja. Sekiranya dia gembira dengan sesuatu yang bertepatan dengan kebenaran, dia akan tersenyum. So ni yang Anda cakap tadi, kan, akhlak Nabi SAW. So akhlak Nabi SAW kita nak tengok seperti mana Al-Quran, kan. Alright, sekiranya dia gembira dengan sesuatu yang bertepatan, kan, maksudnya bila ada sesuatu yang dia gembira ataupun benda tersebut lawak, kan, dia akan tersenyum. Dia tidak suka berseluruh kerana bimbang terjebak dengan perkara yang sia-sia. Sekiranya dia berseluruh, dia akan mengatakan yang benar. Wajahnya sentiasa ceria dan tutur katanya yang sangat baik. Okay, dan seorang ahli Al-Quran juga, kan, kita semua nak jadi ahli Al-Quran, betul tak? Ramai dekat sini yang belajar tafsir, kan, ramai kat sini yang belajar Al-Quran, yang belajar nak amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Okay, so apa akhlak yang perlu kita ada? So ingat tak apa yang Hana cakap, al-adabu qabla al-ilm, kan, akhlak
dalam diri kita. Okay, so ahli Al-Quran dia tidak memuji dirinya. Dia tak puji diri sendiri walaupun dengan perkara yang ada pada dirinya. Apatah lagi, maksudnya contohlah, dia nak puji diri sendiri. Contohlah dia ni seorang yang pandai, tapi dia tak puji diri sendiri. Aku pandai. So tu bukan ahli Al-Quran. Waalaikumsalam. And HR resources. Okay. So ahli Al-Quran dia tak puji diri sendiri kan, walaupun akhlak tersebut ada dalam diri dia. Okay, apatah lagi perkara yang sememangnya tidak ada pada dirinya. Okay, dia sentiasa mengingatkan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang disukai oleh nafsunya yang boleh membawa kepada kemurkaan Tuhannya. Okay, so ahli Al-Quran dia akan sentiasa ingatkan diri dia untuk tidak lakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Okay, dia akan ingatkan diri dia perkara-perkara yang nafsu dia suka tapi membangkitkan kemarahan Allah SWT. Okay, dia tidak mencaci seseorang, dia tidak menghina seseorang, dia tidak memaki seseorang, dia tidak merungut dengan sesuatu musibah yang menimpa, dia tidak bersikap melampau ke atas seseorang, tidak mendengkinya, tidak berburuk sangka dengan seseorang melainkan kepada mereka yang sepatutnya. Okay, dia berdengki, maksudnya dia segala sifat mazmumah, dia tak akan ada sifat tu. Sebagai seorang ahli Al-Quran, dia berdengki dengan ilmu, berbaik sangka dengan ilmu, bercakap sesuatu mengenai keaiban seseorang manusia dengan ilmu, dan berdiam diri berkaitan dengan sesuatu hakikat juga dengan ilmu. So ni adalah ahli Al-Quran. Dia menjadikan Al-Quran, Al-Sunnah dan juga fiqh sebagai petunjuknya ke arah semua akhlak yang baik dan cantik. So bila dia nak buat sesuatu je kan, bila dia nak ingat sesuatu, dia nak akhlak yang baik, dia nak akhlak yang baik, akhlak yang cantik kan, dia sentiasa refer Al-Quran, dia sentiasa refer Sunnah, dia sentiasa refer pada fiqh. So tu adalah ahli Al-Quran. So kita semua boleh amalkan macam tu. So bila kita nak, kan ramai yang tanya kan, setiap hari akan orang tanya macam mana nak istiqamah. So macam mana kita nak istiqamah? Kita referkan semua apa yang kita nak lakukan, kita refer pada Quran, Sunnah kan, apa yang Nabi SAW lakukan dan juga fiqh. So insyaAllah dengan cara tu kita dapat beristiqamah. Sekiranya dia berjalan, so ahli Al-Quran ni orang yang baca Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan dia nak amalkan, tu adalah ahli Quran. So dia menjadikan Al-Quran, Al-Sunnah, sekiranya dia berjalan, yang tadi Hana baca, sekiranya dia berjalan, so sekiranya sekiranya ahli Al-Quran ni dia berjalan dengan ilmu. Sekiranya dia duduk dengan ilmu, dia berusaha bersungguh-sungguh supaya manusia selesa dengan tutur kata dan juga tindakannya. So tengok orang yang orang ahli Quran kan, ahli Quran ni bila dia nak jalan pun dia jalan dengan ilmu, dia nak duduk pun dia duduk dengan ilmu, dia nak buat segala apa yang dia lakukan, dia akan buat bersungguh-sungguh kan, supaya manusia kan, supaya orang-orang di sekeliling dia rasa selesa dengan apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan kan. Dan seorang ahli Al-Quran juga dia tidak melakukan tindakan bodoh. Sekiranya dia dilayan dengan tidak baik, dia akan berlembut, dia tidak menzalimi orang lain. Sekiranya dia dilayan dengan tidak baik kan, contohnya ada orang buat tidak baik pada kita kan, dia akan berlembut. So dia tak akan balas kejahatan dengan kejahatan kan, macam kita, Allahu Akbar. InsyaAllah bukan kita semua, orang lain lah kan, dia bila orang layan buruk dekat dia pun layan buruk kat orang lain. So tu bukan akhlak ahli Al-Quran, tu bukan akhlak Nabi SAW. So insyaAllah kita apa orang kata, kita layan orang kan, maksudnya bila orang tak layan baik pada kita, kita berlembut dengan mereka insyaAllah. Dia tidak bersikap melampau kepada orang lain. So ni adalah akhlak
ahli Al-Quran, dia tidak bersikap melampau kepada orang lain. Sekiranya ada yang bersikap melampau terhadapnya, dia akan bersabar. Okay? Sebab apa? Sebab Al-Quran ada dalam hati dia, betul tak? Kan? Ahli-ahli Al-Quran, Al-Quran ada dalam hati dia. Sebab tu dia amalkan Al-Quran, dia baca Al-Quran sekali dengan amalan. So dia tak boleh ada sifat-sifat ni dalam hati dia, kan? Sebab ni akan mengeluarkan nur Al-Quran ataupun cahaya Al-Quran tersebut. Okay, so seorang ahli Quran, sekiranya ada yang bersikap melampau terhadapnya, dia akan bersabar. Okay, dia menahan kemarahannya untuk mendapat keredaan Tuhannya di samping melemahkan musuhnya. Pernah tak kita nampak orang-orang yang macam ni? Sangat jarang, betul tak? Okay, dia bersikap merendah diri. Seorang ahli Quran, dia bersikap merendah diri. Apabila dikatakan kepadanya perkara yang benar, dia akan terimanya, sama ada perkara itu kecil ataupun besar. Dia meminta kedudukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada para makhluk. Dia membenci sikap besar diri dan sentiasa takut dirinya memiliki sifat berkenaan. Okay? Dia meminta kedudukan. Okay, maksudnya dia punya level tu dia minta daripada Allah SWT dan bukan daripada para makhluk. Okay, dia benci sikap besar diri dan juga dia sentiasa takut dengan dirinya. Okay, dia membenci sikap besar diri dan sentiasa takut dirinya memiliki sifat berkenaan. Okay, maksudnya dia tak suka sikap besar diri dan dia sentiasa takut untuk besar diri. Okay, maksudnya untuk sentiasa sombong ataupun bangga diri. Okay, dia tak suka sifat macam tu. Okay, seorang ahli Al-Quran. Okay, so apa lagi sifat ahli Al-Quran yang kita boleh contohi? Okay, yang kita boleh semua lakukan. Okay, dia tidak mencari makan dengan Al-Quran. Okay, dia tidak mencari makan dengan Al-Quran. Dia tidak suka untuk memenuhi impiannya dengan menggunakan Al-Quran. Dia tidak akan menghampirkan dirinya dengan anak-anak golongan pemerintah. Dia tidak akan duduk dengan golongan kaya supaya dia disanjung. Okay, right. Sekiranya manusia lain mendapat habuan dunia yang banyak tanpa sebarang kefahaman agama dan tanpa celik dengan agama. Okay, so ni adalah sifat ahli Al-Quran, kan? Jika dia nampak orang lain, manusia lain, dia nampak manusia lain dengan habuan dunia, maksudnya dia nampak manusia lain dengan kebendaan dunia, kan, yang banyak tanpa sebarang kefahaman agama dan tanpa celik dengan agama. Dia mendapat habuan yang sedikit dengan kefahaman dan juga dia nampak manusia lain dengan benda-benda dunia ni, kan. Jadi dia akan mendapat habuan yang sedikit. Dia nampak manusia lain dapat habuan dunia yang banyak, dia mendapat habuan yang sedikit. Okey, dengan kefahaman dan juga ilmu. Okey, jika dia nampak manusia lain dengan pakaian lembut, dengan pakaian mewah, kan, tapi ahli Al-Quran dia akan memakai, okay, dia akan memakai pakaian yang halal, yang menutupi auratnya. Okay, sekiranya dia dilapangkan rezeki, dia akan melapangkan hidupnya. Okay, sekiranya dia disempitkan hidupnya, dia akan bersikap berpada dalam hidupnya. Okay, dia akan berpada dengan habuan yang sedikit, lalu dia merasa cukup dengannya. Dia sentiasa mencegah dirinya daripada perkara keduniaan yang menyebabkan dirinya rosak. Okay, so ini adalah ahli-ahli Al-Quran, kan. Maksudnya bila dia nampak sesuatu yang dia rasa akan rosakkan akhlak dia, contoh nampak benda habuan dunia, ataupun dia nampak orang lain pakai habuan, dia nampak orang lain memakai pakaian mewah, pakaian lembut, kan. Dia nampak orang lain makan sedap-sedap, kan. Dia sentiasa merendahkan diri dia untuk tidak
jadi begitu kan, sebab dia nak jaga kan, dia nak jaga hati dia nak jaga prasangka orang terhadap dia kan. Sebab bila contohlah, it's logic kan, bila kita ada benda-benda yang mewah ataupun perkara-perkara yang orang lain susah nak dapat kan, benda-benda lain yang orang lain susah nak dapat, kita akan jadi macam ada timbul riak dalam diri kita kan. Kita akan cakap macam alah aku ada, dia tak ada kan. So kita akan ada riak di dalam diri kita. Sebab tu ahli-ahli Al-Quran ni, dia kalau boleh dia nak lepaskan ataupun dia nak jauhkan diri dia daripada ada perkara-perkara, ada benda-benda dunia dalam diri dia. Okay, last one. Okay, insyaAllah last one. Dia akan mengikut kewajipan Al-Quran dan juga sunnah. Okay, so ahli-ahli Al-Quran, dia akan sentiasa follow Al-Quran. Dia akan ikut apa yang Al-Quran katakan kan. Setiap dalam Al-Quran tu banyak kan perkara yang banyak perkara yang Allah Ta'ala suruh dekat dalam Al-Quran, banyak kewajipan yang Allah Ta'ala suruh dalam Al-Quran, banyak apa orang cakap tips ataupun benda yang perlu kita lakukan lah dalam Al-Quran, dah ada dah dalam tu kan. Dan juga ahli Al-Quran ni dia akan follow sunnah kan. Segala sunnah Nabi SAW dia akan ikut. Dia memakan makanan dengan ilmu, dia minum dengan ilmu, dia memakai pakaian dengan ilmu, dia tidur dengan ilmu. Okay, dia mendatangi isterinya dengan ilmu, bergaul dengan kawan dengan ilmu, menziarahi mereka dengan ilmu, meminta izin dari mereka dengan ilmu, dan berjiran dengan jiran tetangganya juga dengan ilmu. Okay, so segala hak hukukullah kan, hak Allah SWT, hukukun nas, hak kepada orang kan, dia akan buat segalanya dalam segala kehidupan dia akan lakukan dengan ilmu kan. Kita sekarang kita lag kan, kita kurang dengan ilmu, betul tak? Kita buat ikut dan je, betul tak? Okay, so segala apa yang kita nak lakukan, kita kena ilmu. Kita nak bekerja, kita kena ada ilmu. Kita nak tidur, nak makan, nak minum, kita kena buat semua tu dengan ilmu. Okay, itu adalah akhlak Nabi, akhlak Al-Quran, akhlak Nabi SAW. Okay. Okay, so InsyaAllah kita semua daripada orang-orang yang berilmu. Okay, Ana sambung sikit je lagi insyaAllah. Okay, so apa lagi yang ahli Al-Quran, okay, apa lagi yang ahli Al-Quran lakukan? Okay, so kita nak jadi mereka, kita nak jadi macam mereka kan. So kita kena first kali kita kena rajin baca Al-Quran, kita kena amalkan apa segala yang ada dalam Al-Quran. Okay, so ahli Al-Quran, dia membiasakan dirinya untuk melakukan kebaikan. Okay, so dia sentiasa berbuat baik terhadap kedua ibu bapa. Okay, so orang yang mengamalkan Al-Quran, dia baca Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran. Okay, dia ni apa akhlak yang dia boleh lakukan, yang perlu dia lakukan adalah dia kena baik. Okay, melakukan kebaikan terhadap ibu bapa. Okay, jangan cakap nak berhijrah ataupun nak istiqamah tapi kita lalai dengan semua benda ni kan. Kita jaga kita punya akhlak dengan Allah SWT, kita jaga akhlak kita dengan Nabi SAW, kita tak jaga akhlak kita dengan ibu bapa kita kan. Macam mana kita nak berhijrah dengan baik, betul tak? Macam mana kita punya penghijrahan tersebut, ataupun macam mana kita nak istiqamah, macam mana Allah Ta'ala nak bantu kita, basically macam mana Allah Ta'ala nak bantu kita dengan penghijrahan kita, ataupun dengan kita punya orang kata dengan kita kata nak istiqamah, macam mana Allah Ta'ala nak bantu kita jika kita tak jaga akhlak kita sendiri. Okay, so ahli Al-Quran ni dia membiasakan dirinya untuk melakukan kebaikan terhadap kedua ibu bapa. Okay, mereka merendahkan dirinya di hadapan mereka. Okay, mereka akan merendahkan suara mereka di hadapan ibu bapa mereka. Okay, mereka apa lagi? Membelanjakan harta mereka. Okay, harta ahli Al-Quran ni untuk mereka berdua, maksudnya kepada kedua ibu bapa mereka. Okay, melihat ke arah mereka berdua dengan pandangan penuh kasih sayang. Okay, sentiasa mendoakan kebaikan kepada mereka berdua.
berterima kasih kepada mereka apabila mereka telah dewasa, tidak merasa jemu dengan mereka, tidak menghina mereka. Okay, sekiranya dia meminta bantuan. Okay, so apa yang ahli Al-Quran ni sentiasa lakukan terhadap kedua ibu bapa? Kan, sentiasa melakukan kebaikan, sentiasa merendahkan diri, kan, sentiasa merendahkan suara, kan, sentiasa belanja mereka, okay, sentiasa pandang mereka, kan, dengan penuh kasih sayang, sentiasa mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk berterima kasih kepada mereka, kan, tak rasa jemu kepada mereka, tak hina mereka. Okay, so itu adalah akhlak Al-Quran terhadap ibu bapa mereka. Okay, sekiranya dia diminta bantuan oleh mereka berdua, kan, sekiranya ibu bapa kita minta bantuan, mereka akan sekiranya dia diminta bantuan oleh mereka berdua ke arah perkara maksiat. Okay, maksudnya contohlah jika ibu bapa tersebut minta bantuan ahli Al-Quran ni dengan perkara maksiat, dia tidak akan menolong mereka. Okay, so dia akan berlembut dengan mereka terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Okay, dia akan beradab dengan adab yang baik supaya mereka berdua kembali daripada kejahatan yang mereka kehendaki yang tidak elok mereka lakukan. Okay, so apa sahaja yang ibu bapa kita suruh, kan, walaupun perkara tu kita rasa macam buang masa ataupun perkara tersebut benda rasa macam tak logik buat macam tu, kan, kita wajib untuk tolong kedua ibu bapa kita, kecuali jika perkara tersebut salah salah dari hukum syariat, kan, maksud dalam segi agama perkara itu haram ataupun perkara itu lead kepada maksiat dan kita tak perlu tolong ibu bapa kita. Okay, malah seorang ahli Al-Quran, jika family, kan, suruh buat maksiat, kan, kita tidak tolong mereka, dia akan berlembut supaya, kan, orang tersebut, kan, ahli Al-Quran ni akan berlembut dengan kedua ibu bapa mereka jika mereka supaya mereka sedar dengan kesalahan mereka. Okay, dan seorang ahli Al-Quran juga dia menghubungkan silaturahim dan dia tidak suka memutuskannya. Okay, sesiapa yang memutuskan hubungan dengannya, dia tidak pula akan memutuskannya. Okay, so seorang ahli Al-Quran dia tak suka putuskan hubungan kawan-kawan, kan, maksudnya dia akan sentiasa mengeratkan silaturahim antara satu sama lain, kan. So mengeratkan silaturahim ni adalah salah satu punca rezeki. Kadang-kadang kita selalu tanyakan kenapa rezeki, kenapa susah sangat dapat duit, kenapa rasa macam susah sentiasa, kan, sebab kita tak jaga silaturahim kita dengan family kita, kita tak jaga silaturahim dengan kawan-kawan kita, tak jaga silaturahim dengan cikgu-cikgu kita, okay, especially family kita, kan, kita tak jaga hubungan silaturahim tu. Sebab tu kadang-kadang kita punya rezeki dah jadi sempit. Okay, so kita tengok, kan, kita renung balik, kan, siapa di antara orang-orang sekeliling kita yang kita punya hubungan tak kuat lagi, jadi kita kukuhkan. Macam mana nak eratkan silaturahim? Kita buat baik kepada mereka, sentiasa bagi sesuatu kepada mereka, ataupun kita tanya alamat. Macam sekarang tak boleh jumpa, kan, sekarang tak boleh jumpa, kita tanya alamat, tanya kawan, kan, nak alamat, nak bagi sesuatu, kan, tu akan mengeratkan lagi silaturahim, kan, antara satu sama lain, kan. Sebab macam kita lah, contoh orang minta alamat kita sebab nak hadiahkan kita sesuatu, kan, mesti kita rasa macam specialnya orang ingat dekat aku, kan. Sama juga macam kawan-kawan kita, kan, sahabat-sahabat kita atau family-family kita yang macam dah lama tak jumpa, jadi kita eratkan silaturahim dengan cara macam tu sekarang ni. Okay, kalau macam time bukan lockdown, time bukan PKP, bukan COVID, kan, kita boleh datang ke rumah sanak saudara kita, kawan-kawan kita, ziarah mereka. Okay, tu adalah cara untuk kita mengeratkan silaturahim. Okay, okay, last paragraph.
berkawan dengan orang beriman dengan ilmu. Okey, so ahli Al-Quran ni dia berkawan dengan orang yang berilmu, orang beriman dengan ilmu, bergaul dengan mereka dengan ilmu. Sesiapa yang berkawan dengannya akan mendapat manfaat. Okey, so seorang ahli Al-Quran bila dia berkawan dengan seseorang, dia kekawan dengan ilmu, dia bergaul dengan mereka pun, dan mereka bergaul dengan ilmu kan. Sesiapa yang kawan dengan ahli Al-Quran ni, dia akan mendapat manfaat ahli Al-Quran tersebut kan. Mereka akan bergaul dengan baik kepada sesiapa yang bergaul dengannya. Okay, dia tidak akan bertindak kasar sekiranya mereka melakukan semua urusannya, bersabar dalam menyampaikan pengajaran yang baik, berusaha menjinakkan para pelajar, sentiasa gembira di dalam majlisnya. Berada di dalam majlisnya akan mendatang kebaikan. Dia akan mengamalkan adab Al-Quran dan sunnah kepada sesiapa yang belajar dengannya. Okay, so very nice kan, maksudnya sekiranya ahli Al-Quran ni dia belajar kan, sebab okay, so seorang ahli Al-Quran bila dia mengajar seseorang, dia akan bertindak dengan baik kan, dia tidak akan bertindak dengan kasar kan. Bila dia menyampaikan sesuatu ataupun dia mengajar seseorang, dia akan mengajar dengan sabar kan. Dia akan rasa happy, dia akan usaha untuk menjinakkan para pelajar kan. Dia akan sentiasa happy dalam kelas dia kan. Dia berada dalam majlisnya kan. Setiap majlis yang dia ada, setiap segala kelas yang dia ada, dia akan datang manfaat, akan datang kebaikan dalam majlis tersebut. So apa lagi, dia akan amalkan adab Al-Quran, dia akan amalkan sunnah kepada sesiapa yang belajar dengannya. Okay, so itu adalah akhlak ahli-ahli Al-Quran yang kita semua boleh lakukan. Okay, tak perlu nak tunggu aku bukan ustazah, aku bukan ustaz, aku bukannya cikgu ataupun apa-apa sajalah. Okay, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi SAW, kita semua boleh jadi ahli Al-Quran jika kita diri sendiri nak. Okay, so apa ahli Al-Quran? Okay, siapa ahli Al-Quran? Bukan macam Hana cakap tadi, dia bukanlah seorang ustazah, dia bukanlah seorang ustaz kan. So yang biasa ni, kita yang biasa ni boleh nak jadi ahli Al-Quran jika kita nak. Okay, so cara dia senang je. Kita belajar Al-Quran, kita membaca Al-Quran dan kita amalkan apa yang segala ada dalam Al-Quran. Okay, dan kita akan jadi ahli Al-Quran. So bila kita dah jadi ahli Al-Quran, kita observe ataupun kita buat perkara-perkara yang baik kan, yang di mana ahli Al-Quran lakukan, dan kita akan jadi ahli Al-Quran yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Waalaikumsalam Puan Mazina. Okay, so insya-Allah Hana stop di sini. Alright, so segala perkara yang Hana sampaikan, insya-Allah Hana hanya menyampaikan dan yang membuatkan anda semua faham dan membuatkan anda semua amalkan adalah Allah SWT. Okay, yang baik hanya daripada Allah SWT, dan yang jika nampak kelemahan, itu adalah daripada kelemahan anda sendiri. Okay, sebenarnya Hana lupa tadi, Hana tak mention pada awal live. Okay, yang mana masih ada dalam live, boleh follow IG kita lagi satu. Okay, Instagram kita lagi satu, which is Arahi Hijrah Global Sdn Bhd. Okay, boleh follow kita punya YouTube channel Nur Hafizah Saad, dan juga Arahi Hijrah, dan juga TikTok kita Arahi Hijrah. Kita boleh follow kita punya Telegram channel Arahi Hijrah Global Sdn Bhd. Okay, sama-sama. Okay, so insyaAllah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.